Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua penonton di rumah. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Break. Seperti biasa, anda bersama saya, Nasha Ezira. Jadi dalam episod-episod yang lalu, kami telah membawakan kepada anda antara pasukan-pasukan ternama yang beraksi di kejuaraan Malaysian Cup Break. Jadi untuk episod kali ini, kami akan membawakan kepada anda semua mengenai sebuah pasukan yang beraksi hampir keseluruhan kejuaraan motosikal dan juga kejuaraan dunia MotoGP. Dan apa yang menariknya, pasukan ini merupakan pasukan tempatan. Jadi amat membanggakan untuk kita. Dan sekarang ini saya berada di Seremban, Pusat Operasi Pasukan 1XOX PKKR SAG Team. Jadi tengoklah betapa besarnya pusat operasi pasukan ini. Dan kita akan terjah masuk untuk bersama dengan orang penting di sebalik kejayaan ini. Tidak lain tidak bukan Prinsipal Pasukan Encik Bobby Farid Samsudin. Jadi tanpa melengahkan masa, jom ikut saya masuk ke dalam. Baiklah, di sebelah saya sekarang ini Prinsipal Pasukan 1XOX PKKR SAG Team, iaitu Encik Bobby Farid Samsudin. Assalamualaikum Encik Bobby. Salam. Okey Encik Bobby, boleh perkenalkan diri serba sedikit? Perkenalkan diri serba sedikit ya? Sikit? Sikit. Nama saya Bobby Farid Samsudin. Saya merupakan tim prinsipal kepada 1XOX PKKR SAG Team dan juga pemilik syarikat 1XOX Sdn Bhd, sebuah syarikat telekomunikasi di Malaysia lah. Jadi Encik Bobby, bagaimana idea asalnya, ramai yang tertanya, bagaimana idea asalnya tercetus pasukan PKKR ini? Kalau nak cerita panjang ni sebenarnya, tapi yang lebih mudah sebab saya dulu pernah terlibat sebagai privateers, agak lama lah, waktu umur saya 19 sampai ke umur saya 21 tahun. Dan saya tahu industri itu memang ada dekat dalam negara. Dan apabila saya lihat balik industri Cup Break ni, saya tengok race di mana lah, saya dah lupa. Tapi saya agak teruja lah sebab cara penganjuran dia dah berbeza dengan tahap keselamatan yang lebih tinggi, dengan disiplin pelumba-pelumba yang semakin baik. Dan itu yang menyebabkan saya ingin kembali ke Cup Break. Jadi menjadi pasukan yang kapasiti yang sangat besar, termasuklah di kejuaraan dunia MotoGP. Jadi apakah motivasi di sebalik langkah seberani ini? Motivasi ni sebenarnya apabila kita terlibat dalam industri otomotif lah, kita panggil industri otomotif kan, sebab saya dulu pernah bekerja sebagai mekanik. Dia punya motivasi dia adalah untuk melihat industri ini lebih berkembang. Adalah banyak sebab yang menyebabkan perkembangan industri ini berhenti. Jadi saya cuba untuk membuat sesuatu yang baru. Semoga dia dapat membuka banyak pihak untuk terus menyokong industri ini. Itu motivasi dia lah. Okey, jadi dalam beberapa tahun pasukan 1XOX PKKR SAG Team ini bersaing di kejuaraan Malaysian Cup Break, secara peribadi dan secara jujur, Encik Bobby, apa pendapat Encik Bobby tentang pentingnya kejuaraan Malaysian Cup Break ini kepada industri sukan dua roda negara? Dia pada pandangan mata kasar orang, mungkin ramai orang cakap buang masa lah, bahaya lah, itulah ini, tak ada masa depan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dengan lebih dalam, industri sukan lumba motor ni dia melibatkan banyak pihak. Jadi apabila saya tengok saiz perniagaan yang ada di dalam sukan lumba motor ni, ianya banyak berkait rapat dengan perlumbaan. Okay? Setiap perlumbaan ini dia akan translate kepada jualan. Dan jualan ini merupakan sumber ekonomi kepada ada some part of people lah dalam industri ni. Jadi sebab tu apabila saya masuk dalam Cup Break ni, saya melihat benda ni dengan lebih besar dan hopefully kita dapat sokongan orang ramai lah. Jadi Encik Bobby, apakah cabaran sebenar menubuhkan sesebuah pasukan dengan menjaganya dan juga mengembangkan pasukan tersebut? So cabaran dia adalah kritikan orang sebenarnya, ataupun persepsi orang. Dulu apabila saya masuk Cup Break, mula-mula Teluk Intan saya masuk 2 motor. 2 ke 3, 2 motor dengan Taufik Roslan dengan siapa lagi seorang, saya dah lupa dah. Apabila saya tengok
kenapa tim tak ada banyak pelumba. So kebanyakannya berkait rapat dengan bajet lah. Dan apabila saya masuk semua kategori, orang cakap, "Weh, susah bos nak handle semua ni. Macam mana nak handle 10 rider? Kan susah, kelang kabut, jadi susah nak concentrate, susah nak menang." Saya cuba ambil itu sebagai cabaran lah. Sebab bagi saya pengurusan ni adalah sesuatu yang mudah. Apabila kita mempunyai satu SOP ataupun standard operating procedure untuk menguruskan apa-apa pun, perniagaan ke, tim racing ke, ianya ialah untuk handle manusia. Kita bukannya handle mesin yang tak boleh kita kata orang tu jangka mesin tu rosak tu. Ini kita handle manusia. Macam mana kita nak jadikan manusia rakan-rakan kerja kita ni bekerja dengan bagus, merupakan usaha kita. Macam mana kita plan benda tu satu. Jadi apabila saya ke Asia Road Racing, kita juga merupakan tim paling besar di ARC dan kita juga menunjukkan bahawa kita juara di SB 1000, juara keseluruhan Underbone 150. Cuma di kategori 600 and 250 atas kegangan jentera kita gagal untuk bersaing lah. Itu pun kita dah tunjukkan dalam 600 kita dah podium beberapa kali. Begitu juga dengan 250, kita juga podium juga dengan beberapa kali bersama jentera 250. Jadi bermakna benda itu boleh dilakukan. Kenapa dia penting menyediakan seat yang banyak ni? Sebab kita nak pelumba kita ada tempat. Kalau pelumba kita tak ada tempat, jadi macam mana kita nak isi tempat-tempat ni kalau tim tak ada. So kalau tim tak ada, nanti dia akan jadi bergaduh lah. Tim sana, tim sini kan. Jadi benda tu tak akan berkembang. Sampai dekat Cup Prix, karier pelumba tu akan habis. Sebab tu saya cuba untuk sediakan tempat yang besar ni untuk pelumba negara. Jadi Encik Bobby, dalam beberapa tahun sepanjang perjalanan ini kan, pastinya Encik Bobby pernah berasa sedih ataupun berputus asa. Pernah ke Encik Bobby merasakan? Saya berputus asa apabila saya kehilangan arwah Nur Rizman dulu. Saya betul-betul putus asa. Saya balik rumah, saya kata saya nak berhenti lah, saya tak nak race lah lepas ni kan. Saya kata saya sangat-sangat sedih lah waktu tu. Tapi sebab ada juga kata-kata bekas arwah ni yang menyebabkan saya meneruskan perjuangan kita dalam industri sukan lembu motor ni. Atas sebab faktor itu jugalah yang menyebabkan saya tak berhenti sebenarnya. Mula-mula memang sedih lah, memang sangat-sangat sedih. Saya tak boleh nak terima benda tu. Terjadi satu hari sebelum hari jadi saya di Kemaman, kita orang dah sedia untuk celebrate dan sebagainya. Dan memang agak-agak sedih. Itu perkara yang paling sedih yang saya takkan lupa sampai bila-bila lah. Yang lain-lain tak ada kot. Yang lain tak ada kot. Walaupun ada banyak benda yang berlaku, dia tak sampai menyedihkan saya lah. Saya menganggap benda-benda yang berlaku itu sebagai cabaran untuk kita jadi lebih baik. Jadi soalan terakhir Encik Bobby, apakah perancangan untuk pasukan 1SOX TKKR ACG Team? Perancangan kita sebenarnya, perancangan kita dah lengkap lah sebenarnya. Sebab kita dah mempunyai tim di Malaysia Cup Prix dan lepas ini kita mungkin ada di MSBK dan kita dah ada tim di Asia Road Racing dan di World Championship. Cumanya tahun ini kita tidak berada di CEB dan perancangannya ialah untuk kita kembali kepada CEB next year untuk melengkapkan kata orang tu orang kata piramid lah, piramid sukan lumba pemotoran negara lah. So saya cuba untuk melengkapkan dan juga untuk memperkemaskan lagi tim dengan lebih baik. Itulah perancangan kami, dan untuk menunjukkan kepada peminat sukan lumba pemotoran ni kita mampu bersaing, kita mampu untuk menjadi juara dunia satu hari nanti, insya-Allah. Baiklah, itu dia perkongsian yang sangat jelas yang dikongsikan oleh Prinsipal Pasukan 1SOX TKKR ACG Team, Encik Bobby. Terima kasih Encik Sama-sama. Bobby. Jadi kita akan berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Baiklah, bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Prix. Jadi sekarang ini saya nak membawa anda semua berjalan-jalan ke racing Departmen Pasukan 1SOX TKKR ACG Team. Jom ikut saya.
Baiklah, di sinilah racing department untuk pasukan 1XO8 TKKR SAJ Team, di mana di sebelah kiri saya ini terdapat ketua mekanik yang sedang menganalisa data, di mana ini adalah data-data yang akan digunakan di setiap kali perlumbaan, di mana setiap pelumba, info-info setiap pelumba berlainan. Dan di bahagian kanan saya sekarang ini, para mekanik sedang mereksa ataupun menyediakan jentera-jentera mereka untuk pusingan yang akan mendatang. Dan di belakang juga yang dapat kita lihat, mekanik sedang mempersiapkan enjin, di mana mereka akan membuat mencari setup-setup untuk mendapatkan setting yang terbaik untuk digunakan pada perlumbaan yang akan datang. Jadi di sini dapat kita lihat racing department yang digunakan untuk pasukan 1XO8 TKKR SAJ Team. Jadi kita akan ke bahagian servis pula. Jom, mari ikut saya. Okey, kita akan ke bahagian servis pula, atau lebih dikenali sebagai TKKR Garage, dan kita akan lihat sekarang ini. Jom kita terjah masuk, tengok apa ada di bahagian dalam. Dan ini dia yang dapat kita lihat, banyak motosikal-motosikal yang ditempatkan di sini, dan inilah yang dipanggil TKKR Garage. Dan kita akan ke bahagian belakang pula. Dapat kita lihat motosikal-motosikal luar yang akan diserviskan. Di bahagian ini, mekanik-mekanik sedang menyediakan enjin-enjin motosikal. Dan kalau kita lihat di bahagian belakang ini, terdapat balancing, tayar balancing, dan juga tempat membuka tayar dari sport frame. Dan inilah yang dapat kita lihat di sebelah sana juga. Pasukan 1XO8 TKKR menyediakan jentera bagi kategori Wira KBS. Enjin-enjin yang diletakkan sama seperti di bahagian racing department di sebelah sana, di mana mereka akan menyediakan jentera dan juga memeriksa enjin sebelum mereka ke pusingan yang seterusnya. Baiklah, kalau kita lihat di bahagian belakang pula, para mekanik pasukan 1XO8 TKKR SAJ Team, ini adalah bahagian kejuruteraan, di mana di sinilah mereka ingin membuat pengubahsuaian dari segi enjin, di mana pemotongan piston ataupun pemotongan head untuk mengikut spek-spek yang ditetapkan oleh penganjur kejuaraan Malaysian Cup, kerana setiap pasukan perlu mengikut spek-spek yang ditetapkan oleh penganjur. Baiklah, kita telah pun bual bicara bersama dengan prinsipal pasukan, Encik Bobby Farid Samsudin, dan juga sudah pun berjalan-jalan di pusat operasi pasukan 1XO8 TKKR SAJ Team, di mana melihat kelengkapan dan juga kemudahan yang disediakan oleh pasukan. Jadi selepas ini kita akan bersama dengan salah seorang pelumba pasukan 1XO8 TKKR SAJ Team, dan juga kita akan berada di Lita Motocross X Park Senayan. Dan lebih menarik lagi, saya akan turut beraksi di segmen selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Baiklah, kita dah sampai di Lita Motocross di X Park Senayan. Jadi kita akan bersama dengan salah seorang pelumba pasukan 1XO8 TKKR SAJ Team, iaitu Nazrul Izzat Muhammad Barodin, atau lebih dikenali sebagai Ayul. Jom kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Ayul. Waalaikumsalam. Pagi Ayul, hari ini apa aktiviti? Aktiviti hari ni saya training macam biasa, motocross. So ni saya dah mula untuk siap, dan saya ada check sikit motor untuk latihan yang sempurna. Jadi kita nak tengok Ayul beraksi. Mungkin lepas ni Nasha boleh cuba motocross yang Ayul bawa ni? Boleh. Tak ada hal. Jom kita lihat Ayul beraksi.
Okay, so saya tadi dah test jalan. Jalan agak basah sikit, so kena ready lah. So kena terbang jugalah setinggi yang boleh. Okay, motor pun dah ready untuk Nasha bawa. Okey, jom kita cuba bawa motocross hari ni. Jom. Penat betul lah ini latihan motocross. Rasanya saya boleh jadi rider motocross tak lepas ni. Baiklah, saya dah pun cuba bawa motocross seperti yang Ayuy bawa tadi. Jadi kita nak berbual sedikit dengan Ayuy. Jadi Ayuy, boleh kongsikan tak dengan kami dan juga penonton-penonton di rumah, bagaimana Ayuy boleh terlibat dengan sukan pemotoran ni? Bagaimana boleh bermula? First kali bermula dengan mini bike. Saya sewa di tempat Tampin. So first kali saya nak bawa motor tu ada nangis sedikit sebab first ingat tak nak bawa. Bila dipaksa, bila saya dah bawa, jadi seronok benda tu. Hari-hari pula nak bawa. So nangis juga time itu sebab tak dapat pergi. Dan dari situ startnya bermula saya main motor. Okey, Ayuy boleh ceritakan sedikit perjalanan Ayuy dalam perlombaan Malaysian Cup Prix? Perjalanan saya dalam Malaysian Cup Prix, first kali saya main Yamaha 1MAX LC pada tahun 2013. 2014 saya tak main Cup Prix, saya main Asia Talent Cup. First saya pergi ke Asia dan membawa Moto3. So time tu agak laju juga motor-motor sana. Dan first time saya membawa Moto3 dengan kelajuan yang umur saya dengan rendah, umur 14 tahun. So itu pengalaman manis saya juga. Tahun 2015 saya pergi ke Cup Prix, bawa kategori Vira, dan Asia saya membawa Suzuki Challenge Cup. Dan saya memenangi Asia nombor 1, Vira saya memenangi sebanyak 3 kali, nombor 3. So 2016 saya bermain kategori perdana lah kiranya, CP130. Saya bersama Arwah Norizman, Arwah Afin Hazman dan Eli Ilyas. Pada tu saya banyak belajar pada dorang sebab saya pun first time membawa motor Honda time tu. So tahun 2017 saya kembali ke Yamaha Petronas. So Petronas Yamaha SKJ. Masa tu saya main kategori CP115. Atau di 2018 saya main lagi CP115 masih Yamaha SKJ. Di 2019 saya bertukar pada ni One SX SAG team. Saya membawa 115 first, dan setengah season saya bertukar ke bawa kategori premium 150, dan first saya naik 150 tu saya menaiki podium nombor 2 dan nombor 1 dan nombor 3. So masa tu saya bermain di CEV Moto2 dan membawa 250 di RRC. Jadi apa kenangan manis yang paling Ayuy tak boleh lupakan di dalam bidang pemotoran ataupun yang paling bermakna untuk Ayuy? Paling kenangan manis saya masa saya pergi Asia Talent Cup VR46 masa camp, so dengan CEV Moto2. Dan kenangan manis saya lagi satu, saya menang nombor 1 di Asia Suzuki Challenge RRC 2015. Jadi Ayuy, kalau tadi kita dah bawa motocross kan, kalau kita lihat memang penat bawa latihan motocross ni. Jadi apa pentingnya latihan motocross ni di dalam perlombaan? Pentingnya dalam motocross ni kita training dengan agresif. So fitness pun kita akan test di atas motocross juga.
untuk merasakan fit atau tak fit. Dan saya belajar di Master Camp motocross ni ada juga teknik-teknik yang penting dalam motor. So apa yang teknikal macam ada sedikit tergelicik ke, kita dah boleh kontrol tentang situ. Dan dalam hujan pun ada teknik juga dalam motocross. So dari situ kita boleh kawal motor dengan bagus lah. Sangat penting lah latihan motocross ni di dalam untuk digunakan teknik-teknik digunakan sewaktu perlombaan. Sangat penting. So motocross ni ada dua, satunya flat track, satu motocross. So flat track lagi pun sama juga seperti untuk improve riding, seperti macam supermotard, sebab supermotard ini banyak slide kan. So kalau macam superbike banyak slide, bagi saya benda tu yang agak penting. Jadi itu dia perkongsian daripada Nazrul Izzat atau lebih dikenali sebagai Ayah. Jadi sampai di sini saja untuk episod kali ini dan kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Seperti biasa bersama dengan saya sebagai host anda, Nasha Ezira. Jumpa lagi. Pasukan yang okey, kali ini Nasha, bukan Nasha, perlombaan yang akan datang. Saya dan juga membuka. Wes santai. Nampaknya jalan sangat berlumpur kat situ. So dia tak laju. Macam itulah jadinya. Akan tersekat dekat lumpur. Jatuh pula. Lebih biasa lah. Kalau nak jadi rider, pelumba tak jatuh. Bukan race namanya. Jom, kita bawa lagi sekali. Itu jalan turun dia tu. Masuk dekat lumpur. Tak masuk lumpur. Masuk dekat tayar tu. Siu. Dah boleh. Kita cuba lagi sekali. Walaupun terjatuh, biasalah pelumba tak jatuh. Bukan lumba namanya.